jalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an, Allah musta'an, Allah musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Puan Pengurusi, pemula bicara pada malam ini, Puan Husniati selaku pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, admin program dan seluruh para pecinta ilmu yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya, dengan inayah kudrah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan pada malam ini. Bila bonda Rosnati minta kuliah ni, saya kata insya-Allah boleh. Lepas Isyak insya-Allah tak ada masalah. Jadi mudah-mudahan bila mana Allah bagi kehidupan, kita cuba usaha selagi boleh ada manfaat kebaikan, selagi boleh ada manfaat untuk agama, ada manfaat kerana Allah, ada manfaat untuk akhirat. Kadang kita kena letakkan rasa sedih bila mana hari-hari yang kita lalui, matahari terbenam, bahkan akan perginya satu hari itu, dalam keadaan kita kena rasa sedih bila mana tak ada kebaikan yang kita lakukan, bila mana tak ada manfaat untuk Allah, untuk agama, kita abaikan dan sebagainya, kena rasa sedih. Sebab pun kehidupan kita ni, kita kena letakkan segala-galanya sebagaimana Allah bagi ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan jadi hamba kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini apa yang kita sibukkan? Hari ini kita hamba kepada siapa? Sedangkan hidup kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seluruh yang dirahmati Allah yang ada buku ni, kita buka muka surat 121, kumpulan anti sunnah Nabi. Betul sampai sini? 121. Boleh respon tak? Ya, okey. betul. Okey, 121. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, boleh tak kalau saya minta, kalau dapat, dengan sopan buka kamera, biar lebih barakah lah majlis ilmu kita ni, nampak logo, nama-nama kan, macam tak syok aja. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak ada masalah kan. Hanya nampak muka saya je. Allahu Akbar. Baik, tak ada masalah. Kumpulan anti sunnah Nabi. Kunci keselamatan hidup seorang Muslim adalah memurnikan ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana itu, Al-Quran dan Sunnah merupakan rujukan induk ajaran Islam. Kedua-duanya, Al-Quran dan Sunnah merupakan dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tajuk ni kita cerita tentang apa dia anti sunnah. Bila sebut anti sunnah, dia menolak apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya berpandukan Al-Quran semata-mata. Itu sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut dalam ingatan dia, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua perkara ni. Selagi mana kita berpegang akan keduanya, lan tadillu. Lan tadillu bermakna apa? Lan tu mentaukidkan tidak akan sesat. Dia tak sebut salah satu, dia hanya sebut dua. Kitab Allah, Al-Quran wa sunnat Rasul, iaitu ingatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita cuba fokus balik. Seorang Muslim yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dan menafikan sunnah, nescaya tidak akan menemukan kesempurnaan iman. Begitu juga menjadikan sunnah sebagai rujukan namun memungkiri Al-Quran, nescaya tidak akan menemui kesempurnaan Islam. Macam tu juga tolak Al-Quran
ambil sunnah Nabi. Itu pun tak kena. Itu sebab hari ini kita kena muhasabah balik zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan cabaran, kekuatan kita bila pegang dengan dua-dua. Majlis ilmu ni tak kena bila mana kita hanya ambil satu je. Kita ambil Quran, kita tolak sunnah. Kita ambil sunnah, kita tolak Quran. Tak kena. Allahu Akbar. Baik. Al-Quran dan sunnah adalah dua sumber inti ajaran Islam. Dengan kedua-duanya, Allah memberi petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus yang diredainya. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan hati menuju kecerahan jiwa. Memimpin mereka daripada kegelapan kehidupan jahiliah. Menuju cahaya petunjuk hidup berupa iman dan Islam. Berupa iman dan Islam. Dan dapat iman dan Islam, kena bawa Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Menjelaskan kepada mereka batas antara halal dan haram. Adanya Quran, adanya sunnah Nabi SAW menjelaskan batas antara halal dan haram, hak dan batil, soleh, baik dan talih, yakni jahat. Sungguh tiada jalan hidup yang menyelamatkan dan membahagiakan manusia di dunia maupun akhirat selain berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Bermakna kita nak selamat, kita nak bahagia hari ini, jangan kita tolak Al-Quran. Begitu juga jangan tolak sunnah Nabi SAW. Bila kita sebut tentang bahagia, kadang pandangan manusia ni macam-macam. Tapi bila kita meletakkan apa yang disuruh oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah kebahagiaan yang sebenar. Ada orang sebut bahagia dengan duit. Duit habis, kadang tak tenang. Duit banyak, kadang tak tenang. Bahagia dengan keluarga, bahagia dengan pasangan, kadang tak bahagia. Tapi bila mana kita bawa petunjuk Al-Quran, petunjuk daripada yang dibawa oleh Nabi SAW, itulah kebahagiaan dia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat aku, dengan ingat Allah sajalah hati kita, jiwa kita akan jadi tenang. Ini apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu juga satu ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni. Kita kata kita cinta Allah. Nabi bagi tahu ayat ni, fattabi'uni, ikut aku. Ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan selamat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah berlaku hari ni, kita cerita sebelum ni tentang Islam liberal. Dia faham Islam itu hanya kepentingan peribadi. Yang tak ada kepentingan peribadi dia tolak. Al-Quran yang ada kena mengenai dengan dia ambil. Yang tak ada kena dia tolak. Ini Islam liberal. Pernah ada pandangan daripada Islam liberal ni, dia berpendapat boleh berzina, tidak dikira berzina bila mana suka sama suka. Ini Islam liberal. Lepas tu muncul pula anti sunnah yang menolak sunnah Nabi. Yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW hari ini. Bagaimana geng-geng Syiah dan sebagainya. Na'udzubillah. Okey, betul. Surah Al-Imran ayat yang ketiga, ayat yang ke-31. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, syariat Islam mengajarkan bahawa ketaatan kepada Rasulullah SAW adalah sejajar dengan ketaatan kepada Allah. Kucing pun nak dengar kuliah malam ni. Tiba-tiba boleh masuk pula. Dengar tak suara kucing? Allahu Akbar. Baik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 132. Wa ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Wa ati Allah wa rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Rahmat yang apa dia? Rahmat ni kasih sayang. Rahmat ni kasih sayang. Dengar miau. Betul, miau pun nak belajar kan. Dengan rahmat Allah. Bila sebut kita nak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita taat Allah dan Rasul. Bila sebut perkataan taat itu, Allahu Akbar, takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni sebenarnya kalau kita faham, tak ada benda sesuatu yang memeningkan, sesuatu yang memenatkan, meletihkan bila kita fikir dunia. Tapi bila kita fikir dunia kita ni hanya sementara untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panduan dia Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, seorang Muslim yang mentaati ajaran Rasulullah SAW sebenarnya dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meneladani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan sunnah Nabi adalah manifestasi daripada rasa cinta kepada Allah. Syariat Islam menganjurkan umatnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan masalah hidup, yakni ragam kehidupan. Ada masalah, rujuk Quran. Ada masalah, rujuk Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ada masalah tengok TikTok. Ada masalah luah kat Facebook, luah dekat media sosial. La. Balik pada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila mana keadaan huru-hara, orang tak nak ikut Quran, yang Allah sebut dalam satu ayat, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita balik kepada Allah, balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, zaman hari ini kita kena kuat pegangan kita dengan Quran. Kena kuat pegangan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu macam ni teruskan, sangat-sangat cantik. Saya tengok Bonda Rosniati kan, dia share hari-hari ada majlis ilmu. Pagi tadi Bonda daripada Brunei, saya lupa nama dia, dia WhatsApp saya, Ustaz, kita ada program Munajat Ramadan. Saya kata cantik, teruskan. Allahu Akbar. Di mana pun kita hari ni kena fikirkan, untuk dapat rahmat Allah, kita kena usaha perjuangkan diri kita ni untuk cari suasana ni. Saya nak cerita, Nabi SAW pernah ditanya, apa pekerjaan, apa amalan yang paling utama? Seorang sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apa benda yang paling utama yang aku perlu buat, yang Allah suka? Apa jawab Nabi mula-mula? Beriman dan berjuang jalan Allah. Berjuang zaman Nabi, pergi berperang. Berjuang kita ni duduk dengan ceramah ni. Duduk dengan ceramah berjuang ni. Allahu Akbar, Ustaz ni tiba-tiba pula minta buka kamera. Alamak, betul berjuang lah, berjuang. Nak belajar kan kena berjuang. Kena kita korban. Itu perjuangan untuk kita agama Allah. Banyak mana nak banding dengan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana kaum Ansar, kaum Muhajirin, mereka pergi berhijrah, meninggalkan macam-macam. Allah Akbar, itu perjuangan mereka. Dan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami tak mampu macam mana? Apa jawab Nabi balik? Beri pekerjaan pada orang yang tak ada pekerjaan. Dan mempermudahkan orang yang ditimpa musibah. Bantu orang, ringankan beban orang yang ditimpa musibah. Ni yang kedua. Allahu Akbar. Ni yang kedua. Tak apa, yang tak ada kamera tak ada masalah, minta maaf. Ada yang sebut tak ada kamera. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, kalau kami tak mampu, kalau tak mampu juga nak buat, apa jawab Nabi SAW? Tahan diri kamu daripada melakukan kejahatan dan tahan diri kamu daripada melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Allahu Akbar. Ni nak cerita ni, bila Nabi bagi panduan gambaran begini, sangat-sangat cantik. Itu sebab bila kita nak tolak sunnah, kita hanya berpandukan Al-Quran. Al-Quran itu disokong dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi disokong dengan Al-Quran. Saling memerlukan. Tak boleh kita ambil salah satu. Allahu Akbar. Baik. Dan cuba kita tengok, syariat Islam menganjurkan umatnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menyelesaikan masalah hidup. Ini firman Allah yang saya baca tadi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kamu berselisih, berpendapat, maksudnya dalam bahasa mudah, dalam keadaan huru-hara mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Balik kepada Al-Quran, rujuk Al-Quran dan Rasulnya, yakni sunnah. Yang sedemikian itu jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bila sebut benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, yang akan dihitung, yang akan dihisap, yang akan dikira balik setiap apa yang kita lakukan. Orang yang beriman dengan hari kiamat, dia akan cukup waspada dengan setiap perbuatan dia. Allahu Akbar. Hari ini kita muhasabah. Kita renung balik, ayat berapa? Ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-59. Sungguh demikian, realiti kehidupan menyatakan bahawa ada sekumpulan manusia yang mendakwa diri sebagai Muslim yang memungkiri sunnah Nabi. Yang memungkiri sunnah Nabi SAW. Mereka menolak hadis-hadis Nabi dan mengingkari sunnah baginda sebagai rujukan Islam. Mereka hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber rujukan Islam. Allahu Akbar. Hanya merujuk Al-Quran. Dia kata Islam tu hanya satu je sumber dia, iaitu Al-Quran. Salah.
Gerakan anti sunnah ini di masa lalu dipelopori oleh golongan Khawarij yang secara tegas tidak mengakui hadis-hadis Nabi dan mengingkari sunnah. Golongan Mu'tazilah yang mendewa-dewakan logik akal dan menganggap hadis-hadis Nabi hanya sabda utopia, serta Syiah yang hanya mengakui ucapan Ali bin Abi Talib dan mengetepikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dalam era moden kini juga tumbuh dengan banyaknya kumpulan-kumpulan anti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah kumpulan Islam liberal yang lebih pertuhankan pemikiran-pemikiran produk barat daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merujuk masalah agama. Allahu akbar. Bila sebut Islam liberal ni, dia bergantung kepada apa yang dibawa oleh barat. Apa yang ada kaitan dengan benda-benda teknologi, benda-benda yang canggih. Benda-benda kuno dia tak ambil. Allahu akbar. Yang tak boleh pakai, yang tak ada kaitan dengan kehidupan dia, kepentingan peribadi dia tinggal. Ini berlaku ni. Allahu akbar. Hari ni macam-macam sebenarnya. Banyak benda yang muncul pelik-pelik. Lelaki-lelaki nikah, perempuan-perempuan nikah. Nikah dengan kuda, nikah dengan anjing. Allah, benda mengarut-mengarut. Hari ni. Itu sebab kita tak ada kekuatan rujukan kita benar-benar dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, majlis ilmu ni kita tak duduk habis. Zaman hari ni kekuatan kita inilah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah jangan tinggal. Kumpulan anti sunnah muncul dengan berbagai bentuk. Antaranya pemalsu hadis-hadis Nabi, pengamal hadis-hadis dhaif yakni lemah, yang tidak memiliki rangkaian periwayatan sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengamal sunnah yang ragu-ragu, iaitu hanya mengamalkan sunnah yang selaras dengan mazhab yang diikuti dan menafikan sunnah yang tidak sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti. Allahu akbar. Dalam riwayat lain disebutkan dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umat ini yang biasa duduk santai di atas kerusi mewah, kaya raya dan berkedudukan. Kemudian datang kepada mereka seorang dakni untuk menyampaikan perkara yang aku perintahkan atau yang aku larang, menerapkan sunnah Nabi. Maka mereka pun berkata, kami tidak berpandu kepada sunnah Nabi, apa yang kami dapati dalam kitab Allah Al-Quran itulah yang kami ikuti. Nampak orang yang sombong. Orang yang sombong. Itu sebab rukun iman ada berapa? Ada 6. Ada kan beriman kepada Rasul. Kita bila tolak sunnah ni, seolah-olah kita tak berimanlah dengan Rasul. Tak berimanlah dengan Nabi SAW. Rosak iman kita, rosak akidah kita. Baik, dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasa'i, sesungguhnya amat rugi seorang Muslim yang anti sunnah. Sebab sunnah Nabi adalah sebaik-baik petunjuk bagi kehidupan insan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Orang tu Allah nak dalam keadaan hidayah, petunjuk, siapa pun tak boleh sesatkan. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sesungguhnya perkataan paling benar adalah kitab Allah yakni Al-Quran. Allahu akbar. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad yakni sunnah. Seburuk-buruk perkara dalam beragama adalah muhdasat. Apa dia? Perkara baru yang diada-adakan. Setiap yang baru diada-adakan dalam beragama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan tempat kembalinya adalah neraka. Allahu akbar. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, zaman hari ini zaman munculnya perkara-perkara yang baru. Agama yang tak ada dalam agama tapi ditokok tambah yang disebut itu sebagai amalan agama. Bukan daripada Nabi tapi disebut itu daripada Nabi SAW. Sebagai contohlah. Minta maaf isu hari ni kan apa dia? Yang isu poligami kan. Isu poligami. Kalau poligami ni dapat payung emas. Dapat payung emas. Itu hadis palsu tau. Hadis palsu. Ibu, kalau suami cakap tak nak payung emas ke, itu hadis palsu bang. Kena jelaskan hadis palsu. Dia nak kepentingan dia jual macam tu. Allahu akbar. Ini hadis palsu tentang payung emas kalau kahwin, benarkan suami kahwin apa poligami. Ini banyak untuk kepentingan peribadi. Na'udzubillah min zalik. Baik, seronok makcik tu gelak kan.
Allahu Akbar. Okey, baik. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga menegaskan, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah daripada golonganku. Siapa yang benci sunnahku, apa yang dibawa oleh Nabi, sunnah Nabi daripada perkataan, daripada perbuatan, benci sunnah Nabi, maka dia bukanlah daripada golonganku. Ingat, di akhirat, antara yang selepas Allah yang akan bantu kita adalah Rasulullah SAW. Ingat, ada orang yang dihalau oleh malaikat daripada menghampiri telaga Kausar. Antaranya golongan yang tak ikut sunnah Nabi. Antara golongan yang kufur. Antara golongan yang murtad. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Ni berlaku ni nanti di akhirat. Hadis yang lain dalam riwayat Ahmad, akan ada satu kaum yang mematikan, yang ni menolak untuk menggunakan dasar sunnah dan menyangkal mengenai agama, menyalahi ajaran agama dengan meliarkan logik akal. Bermakna dia hanya meletakkan logik akal. Maka atas keingkaran mereka terhadap sunnah itu, Allah melaknat mereka. Demikianlah halnya dengan para malaikat dan seluruh manusia juga melaknat mereka. Orang-orang yang tak ikut sunnah Nabi, bukan hanya Allah dan seluruh yang ada atas muka bumi, Allah ni melaknat dia. Bila melaknat ni didoakan sesuatu yang tidak baik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Saya nak sebut begini, seluruh yang dirahmati Allah. Amalan nampak soleh tapi bukan ke syurga, neraka. Amalan nampak maksiat tapi tak ke neraka, tapi masuk dalam syurga. Maksudnya, bukan saya suruh buat maksiat. Di sebalik gambaran ini, orang tu nampak soleh tapi panduan dia bukan dengan Al-Quran, tapi panduannya jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sunnah Nabi SAW, bukan kerana Allah tapi nak menunjuk, bercakap nak menyakiti orang, bukan ke syurga tapi ke neraka Allah. Macam orang ahli maksiat, dia takut akan Allah, takut akan azab Allah, nampak macam dia akan ke neraka sebab dia takut untuk diazab oleh Allah. Allah beri rahmat pada dia, dia masuk dalam syurga Allah. Itu sebab hari ini bila mana kita beragama, bila mana kita beribadah, kita kena faham ilmunya berdasarkan Al-Quran, ilmunya berdasarkan daripada sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Itu sebab bila bab akidah, bab fiqh, bab tauhid, ada dalam Quran, ada daripada sunnah Nabi SAW. Apa yang dipandukan, yang diberi petunjuk oleh Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan daripada tajuk ni, kini telitilah realiti kehidupan umat Islam dalam era moden kini. Bukankah di zaman ini mudah dijumpai kumpulan-kumpulan anti sunnah Nabi? Mereka bahkan secara terbuka menyatakan keraguan terhadap hadis Nabi dan menganggapnya sebagai hayalan. Dia kata apa yang Nabi bawa ni hayalan aja. Allah Akbar, na'udzubillah. Mereka melakukan pengingkaran secara sistematik terhadap hadis-hadis Rasulullah dan menebar keraguan terhadapnya. Mereka menamakan diri sebagai Al-Quraniyun. Al-Quraniyun. Hidup hanya berpegang pada Al-Quran dan anti sunnah Nabi. Mereka hanya mengakui ketetapan hukum berdasarkan teks-teks Al-Quran dan menafikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Menafikan sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam. Allahu Akbar. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang wa man lam yakum bima, tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum Allah itu juga melalui daripada Nabi SAW, fa ulaika humul kafirun. Mereka itu kafir. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita jangan sombong, kita kena rendahkan diri, kita muhasabah diri kita balik. Renung balik. Itu sebab kita kena banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing balik Islam, kau beri hidayah pada kami. Ya muqallibal qulub, sabit qulubi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang bolak-balik, siapa dia Allah? Tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan padamu. Di sebalik gambaran itu, bila sebut doa macam tu, agama melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi SAW. Baik, golongan anti sunnah lain yang dapat ditemui di masa ini ialah kumpulan Islam liberal. Mereka menganggap hadis-hadis Rasulullah SAW hanyalah ilusi dan bualan. Mereka lebih mengutamakan logik akal
dan buah fikiran dalam menyelesaikan permasalahan agama daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memuliakan pemikiran-pemikiran produk barat, bukan Muslim. Bangga dengan teknologi barat, bukan daripada Islam itu sendiri, daripada Al-Quran, begitu juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding sabda-sabda Rasulullah. Pada zaman ini tidak sedikit manusia yang mendakwa diri sebagai Muslim, namun banyak yang memburukkan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wallahu alam. Di sebalik tajuk ini mudah-mudahan faham, mudah-mudahan jelas tentang anti sunnah. Mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi, mereka menolak sunnah Nabi. Mereka hanya ambil daripada Al-Quran semata-mata. Bila sebut Al-Quran semata-mata, kita punya Islam tidak sempurna. Wallahu alam. Silakan saya buka kalau ada soalan berkaitan tajuk ni, silakan. Ada tak kurang jelas atau kurang faham? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Tadi Ustaz cakap orang yang buat maksiat tapi dia takut dengan Tuhan, maknanya atas ketakutan tu Tuhan beri, apa kata orang, beri rahmat kat dia dan dia masuk syurga. Sedangkan orang yang beria-ria semayang ataupun beria-ria buat kerja amal ibadat ni semata-mata untuk macam nak show off je. Jadi itu yang sebab dia masuk neraka. Macam tu masuk Ustaz tadi. Saya tak faham. Tak maaf. Dia sebenarnya macam ni. Zaman hari ni zaman orang suka pamer ibadah. Ya, okey. Pamer ibadah. Nampak soleh tapi sebenarnya tidak soleh. Itu sebab kita ni bukan hanya daripada sudut luaran tapi daripada sudut jiwa sebenarnya. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Bermakna kadang orang tu nampak dia ahli maksiat tapi sebab dia takut dengan Allah, dia bertaubat. Macam kisah pelacur tengah padang pasir, Allah datangkan anjing. Penyesalan dia, cedok air bagi minum kat anjing tu, Allah kata masuk dalam syurga. Itu sebab hari ni kita kena benar-benar bukan hanya peribadi kita nampak luaran kita tapi benar-benar jiwa kita. Kan kita dah baca dah banyak tajuk ni. Banyak tajuk ni. Tentang berkaitan apa jiwa yang murni yang tak ada. Nampak luaran baik tapi dia punya di sebalik dalaman tu Allahu Akbar. Saya nak cuba ajak tengok satu tajuk. Muka surat 161 tu, sikap menunjuk dalam beragama tu. Yang tu kena hati-hati. Nabi sebut, kita akan sampai nanti muka surat 161. Jadi ada kaitan dengan yang kita bincang tadi. Jadi mudah-mudahan faham lah. Silakan kalau ada soalan lain. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya minta maaf semua yang dirahmati Allah. Agak kurang sihat sikit. Jadi saya rasa cukup sekadar inilah satu tajuk malam ni. Kita akan sambung di pengajian yang akan datang. Tapi saya buka dululah kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dari yang saya faham, contoh daripada sahabat yang bertanya tadi tu, maknanya di sini, di situlah yang beriman dan berjuang tu Ustaz. Maknanya perjuangan hati lah. Kita nak meraih pandangan Allah tu, maknanya ahli maksiat tu, keadaan hati dia yang merasa takut tu tetap ada menjadi pandangan Allah kat situ. Betul Ustaz? Okey, betul. Cuma saya boleh tambah sikit begini. Beriman dan berjuang kata Nabi, itu amalan yang terbaik, itu pekerjaan yang paling utama. Bila sebut berjuang, perjuangan kita macam ni lah. Perjuangan kita untuk khusyuk dalam solat, perjuangan kita untuk bersungguh dalam agama, perjuangan kita untuk sungguh-sungguh berpandukan Al-Quran, begitu juga perjuangan kita untuk ikut sunnah Nabi SAW. Hari ni kita sembahyang, tapi bagaimana sembahyang kita? Kalau kita ulang kaji balik, ciri-ciri ahli syurga ada 7. Yang pertama iman. Iman tu tak boleh lari lah. Iman itulah yang bawa kita masuk dalam syurga, yang mengeluarkan adi dalam neraka dikeluarkan daripada syurga. Yang kedua khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat itulah hati dan jiwa kita. Yang berkaitan dengan hati dan jiwa kita, bukan satu benda yang mudah. Dalam keadaan fenomena hari ini, apa nak buat ibadah ke apa nak buat dah jadi macam trend. Oh kena viral, kena share. Ini Nabi dah sebut dah. Jadi benda tu secara tak langsung akan bawakan jiwa kita ni jadi riak.
hati kita jadi tak ikhlas. Oh ni kena share ni untuk dapatkan konten, untuk dapat begini. Allahu Akbar. Jauh daripada sunnah Nabi SAW. Dan perjuangan kita inilah sunnah dia. Apa perjuangan kita? Kita nak masuk syurga, tapi apa perjuangan kita? Macam-macam ciri ahli syurga atau ciri ahli neraka. Dan yang ketiga apa dia? Kalau ada catat ciri-ciri ahli syurga, yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Hari ini banyak benda yang kita buat sia-sia. Dengan handphone kita boleh scroll. Dengan Quran berapa kali kita baca. Hari ini lebih banyak kita baca berita daripada kita baca Al-Quran. Kan berita, banyak berita, cerita poligami. Tak sudah cerita pasal apa Samsul Yusof tu dengan Puteri Sarah tu. Cerita tu, kita jadi pula pemain contoh kan apa yang berlaku hari ini. Jauh daripada tujuan hidup kita sebenar. Yang keempat apa dia? Ciri-ciri ahli syurga. Yang keempat, jaga amanah. Setiap kita ada amanah. Akan ditanya lidah kita, akan ditanya apa perjuangan kita, masa kita, duduk dalam 1 jam ni, apa yang kita perjuangkan. Kita belajar bukan nak mencari salah. Kita belajar untuk kita perbaiki diri kita. Kita belajar bukan kita nak judge orang. Makin kita belajar agama, makin kita rasa takut dengan Allah. Makin kita belajar agama, makin kita kena ada rasa rendah diri. Makin kita belajar ni, kita kena rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ketepikan rasa sombong, kebendaan dunia dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi terima kasih yang beri pandangan tadi. Silakan. Ada lain soalan tak? Jelas tak suara saya? Jelas Ustaz. Jelas Okey. Ustaz, jelas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makin kita belajar Ustaz, makin kita rasa tak tahu. Makin Betul. kita belajar Ustaz, makin kita rasa berdosa. Makin kita belajar Ustaz, makin kita rasa takut. Apakah itu hidayah ataupun satu gangguan syaitan Ustaz? Makin kita belajar, makin kita tak tahu, makin kita belajar, makin kita rasa tunduk dengan Allah, itu bukan syaitan. Allah campakkan kita petunjuk, Allah campakkan kita rasa ingin tahu. Kebaikan, bila mana Allah mudahkan kita faham dalam agama. Kebaikan tu Allah nak sampaikan pada hamba-Nya bila mana Allah beri faqih dalam agama. Allah bagi kefahaman dalam agama dia. Makin dia nak tahu, makin dia tahu, makin dia nak cari kebaikan-kebaikan. Allah sayang pada satu-satu hamba, Allah mudahkan kebaikan pada dia. Sebaliknya Allah benci pada satu-satu hamba, Allah susahkan daripada buat baik dan Allah sibukkan dengan kelalaian, sibuk dengan dunia, sibuk dengan dosa, maksiat dan sebagainya. Sibuk nak cari salah orang. Allahu Akbar. Ingat, kita jangan buka aib orang, jangan kita mudah nak judge orang dan sebagainya. Zaman hari ni, zaman kita disibukkan dengan gambaran-gambaran begitu. Dengan handphone, Allahu Akbar. Jadi seluruh ingatan saya juga yang bercakap, seluruh yang dirahmati Allah. Suka saya nak ingatkan balik. Ada orang nampak soleh tapi ke neraka. Ada orang ahli maksiat nampak ahli maksiat tapi ke syurga pula. Di sebalik gambaran tu kita cuba faham. Bukan hanya peribadi kita nampak soleh tapi jiwa kita mudah-mudahan soleh insya-Allah. Dia bersedekah tapi nak menunjuk-nunjuk. Dia menyakiti orang lain. Kalau aku tak bantu kau ni, kau tak macam ni tau. Dia ungkit pula, menyakiti pula. Itu jadi tak betul. Jadi mudah-mudahan ibu yang merasa tadi rasa makin belajar, makin rasa takut, makin rasa sedih. Allah campak rasa tu. Itu sebab takwa itu tunduk kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hasyr. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Cuba ambil catatan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayatnya ada 2 kali perkataan takwa. Allah suruh kita takut pada dia. Allah suruh kita tunduk pada dia. Itu sebab belajar ni makin rasa takut pada Allah. Subhanallah. Itulah sebenarnya proses kita untuk dekat dengan Allah. Ayatnya apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan tengok diri masing-masing apa yang kamu sedia untuk hari esok. Allah tanya kita untuk sedia, bukan untuk siapkan orang lain, untuk sedia kita ni. Ni untuk hari esok. Esok hari apa esok? Surah Al-Hasyr. Esok hari apa esok? Bukan hari Khamis tau. Esok untuk mati, esok untuk dalam kubur, esok untuk akhirat kita. Itu yang sebenarnya apa yang kita sedia. Dan ayat yang ke-19, Ibu seluruh yang dirahmati Allah, wala takunu kalladzina nasullah
Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu jadi orang yang lupa Allah, Allah akan lupa kamu. Jangan kamu jadi orang yang lupa Allah, maksudnya lebih kurang daripada ayat ini, Allah akan bawa diri kamu lupa nak bersiap untuk kembali kepada Allah. Jadi leka, jadi lalai. Allahu Akbar. Ni ayat ke-19. Ulaika humul fasikun. Itulah gambaran mereka yang fasik. Dan ayat yang ke-20, Allah cerita lagi, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama penghuni syurga dengan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Dan penghuni syurga lah orang yang berjaya. Bukan neraka, tapi syurga. Syurga itu perlukan perjuangan. Syurga itu perlukan kesabaran. Syurga itu perlukan pengorbanan. Kita tak macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Islam dia makin kuat, kena seksa. Kita ni, cabaran kita apa di hari ni? Cabaran kita media sosial. Cabaran kita macam-macam menyebabkan kita jadi lalai. Sahabat Nabi dulu kena jemur tengah panas. Allahu Akbar. Kena pakaikan baju besi lagi. Kena sebat. Kuda seekor tarik sana sampai terputus dua badan dia. Allahu Akbar. Ni perjuangan dia, pengorbanan mereka. Allah Alam. Silakan kalau ada lagi soalan. Ustaz, nak berjuang dalam jalan agama ni Ustaz kan, dia sampai tahap kadang-kadang macam bercakap sendiri. Sekarang ni media sosial tu lah antara jalan dakwah yang sangat luas saya tengok. Dan di situ juga diuji dengan netizen-netizen yang macam-macam pandangan. Tapi kalau kita tak fokus pada benda yang tak baik, sebenarnya banyak kebaikan melalui jalan media sosial ni yang saya nampak. Cuma kadang-kadang bila kita sebagai orang yang bertindak untuk menyebarkan kebaikan tu kan, dia diuji macam Ustaz katalah, takut duduk dalam situasi aku ni orang yang berbuat kebaikan yang dalam rahmat Allah ataupun dalam yang Allah tak suka, sebab takut riaknya datang, ujiannya di situ. Sampai kadang-kadang bercakap sendiri, apa matlamat aku, dan kadang-kadang rasa macam nak silent pada, ya Allah Ustaz bagi kata-kata semangat sikit, nak lawan, nak berjuang tentang keadaan hati yang nak melakukan kebaikan secara berterusan ya Ustaz. Wallahualam. Saya nak sebut satu benda, kita sedar tak? Benda yang paling murah apa dia? Bagi pandangan. Bagi pandangan kan yang paling murah. Bukan bagi duit, bagi pandangan. Jadi hari ni orang mudah. Kita bila berdakwah, kita sampaikan kebaikan, kita jangan pedulikan netizen. Kita anggap benda itulah sebagai cabaran kita. Umpama syaitan yang nak mengganggu kita. Dia akan ada. Dan kepala otak orang ni beza-beza. Dia bercakap atas pemikiran masing-masing. Contoh macam isu ni. Timbul isu. Bila timbul satu isu, mudahlah. Ramai pula yang bercakap. Isu poligami lah, isu begini-begini, masing-masing nak jadi penghukum. Kita ni, Nabi tak suruh begitu. Nabi tak suruh buka aib. Nabi suruh tabayun, suruh jelaskan, suruh murnikan. Dan yang lebih baik, kita diam. Diam itulah juga kebaikan. Sebab apa? Diam orang yang berilmu, itulah pahala pada dia. Diam orang yang beriman, itulah kebaikan pada dia. Jadi, media sosial tak salah. Sebab apa? Hari ni lah, macam kita kan hari ni, pakai online. Tak payah susah-susah nak datang. Secara online, tengah malam pun kita boleh buat munajat nanti bila Ramadan apa semua. Ini kecanggihan. Selagi mana platform itu guna untuk kebaikan, inilah yang akan ditanya nanti. Handphone ni lah benda yang paling menjahanamkan sebenarnya. Dan handphone ni juga kalau kita gunakan untuk kebaikan, bukan menjahanamkan, tapi itulah subhanallah. Kebaikan-kebaikan. Ingat, kita jangan kita meletakkan sesuatu jariah kebaikan, alhamdulillah. Jangan jadi dosa yang jariah. Dosa jariah apa dia? Kita tinggalkan konten dan jariahnya sesuatu yang tak baik. Jariah dosa ni. Kita mati tu. Dia berjalan. Jadi mudah-mudahan sampai apa yang saya cuba jelaskan insya-Allah. Apapun kita buat kerana Allah. Buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, kita takkan sedih apapun cubaan, apapun ujian yang datang. Silakan kalau ada soalan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nak tanya sekali lagi lah Ustaz. Saya ni baru kan. So kita nak memperbaiki diri kita Ustaz kan. Tapi saya perasan lagi lama saya lagi banyak saya belajar, lagi banyak benda-benda yang remeh-remeh tu saya sakit hati Ustaz. Tak pasal-pasal kadang-kadang.
selalu kalau saya orang kata tak kisah bahagian ni okey aje kan. Kecil, orang kata masalah kecil. Tapi bila kita makin belajar, makin nak bersihkan hati kita, masih nak memperbaiki diri kita, benda-benda gitu yang menjadikan hati saya sakit, Ustaz. Macam mana tu? Benda kecil macam mana? Benda kecil contoh kan. Orang tak pasal-pasal parking depan rumah kita. Dulu saya tak kisah tau. Tapi itu saya mempersoalkan diri saya sendiri, Ustaz. Kenapa saya jadi macam tu? Saya tak suka dia parking depan rumah saya. Lepas tu dia buka enjin lama-lama. Dia tak ada dalam Betul. kereta tapi enjin terpasang. Jadi benda-benda gitu macam sakit hati, Ustaz. Padahal kita nak buang perasaan Betul, itu, Ustaz kan? Betul. Terima kasih, Ustaz. Dia sebenarnya begini tau. Ingatan saya lah juga semua. Kadang kita belajar, kita hanya faham sekadar teori. Dan bila belajar, innamal a'malu binniyat. Maksud dia, minta maaf. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samal. Ilmu tu perlu diamal. Bila jadi macam tu, Allah nak kita praktik ilmu. Kita bercakap tentang sabar, Pak diuji, alamak tak sabar pula. Cuba kita baca satu surah. Wal asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Allah bagi tahu demi masa ni, Allah bersumpah demi masa, semua manusia rugi. Semua manusia rugi. Illa, melainkan siapa yang tak rugi? Amanu, orang yang beriman. Wa amilus salihat, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. 4 benda ni yang tak rugi. Jadi bila diuji tu, itulah Allah nak test kita. Inilah perjuangan kita. Sahabat Nabi, perjuangan mereka macam tu kena seksa. Kita tu seksa tak nampak tu. Nak test kita ni. Makin kuat ke, makin marah ke. Bila sebut iman tu, bila diuji tu kemarahan. Saya sendiri kata. Awal ghadab junun wa akhiruhu nadab. Marah ni mula-mula gila. Akhiran tu penyesalan. Tapi bila Islam ajar, dia kata sabar. Nak marah tapi kena sabar. Kan orang viral tu kan. Nak marah kena sabar. Jadi apa pun baliklah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kita makin belajar, bila dites macam tu, Allah nak test kita punya ilmu lah. Itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Minta maaf. Terima kasih, Ustaz. Bukan senang nak berubah, Ustaz. Betul. Ujian dia. Okey. Silakan kalau ada soalan. Ustaz, saya boleh tanya satu soalan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelum tu kalau soalan ni soalan lemah lah. Macam dalam situasi saya bekerja dan kalau macam mana ya Ustaz, kita macam orang yang bekerja, dia struggle dalam bekerja dia, dalam masa sama dia nak dengar kuliah ni kan. Macam malam dia boleh fokus, macam siang tu kita rasa cemburu bila tengok orang cantik-cantik, kita curi-curi cantik, tapi dalam masa sama kerja dia di situasi dia selalu struggle lah. Tapi kita nak jadi orang yang tuflihun tu Ustaz, nak beruntung semua. Jadi macam mana dalam konteks ni macam nasihat Ustaz lah, sama ada orang tu dia patut fokuskan daripada dia struggle tu, korbankan yang hal-hal dunia tu, tapi fokus pada yang akhirat ni. Terutama sekali macam yang umur dah macam saya lah, dah 5 series kan. Jadi macam mana tu Ustaz? Kalau boleh macam Ustaz bagi nasihat lah. Sebab saya dalam dilema lah sebenarnya. Sebenarnya begini, seluruh yang dirahmati Allah, kita di umur mana pun itu sekadar angka. Baru-baru ni umur 20 lebih, umur 30 lebih, umur 40 lebih, tak sampai 60-50 Allah dah panggil nyawa dia kan, Allah dah panggil balik. Kita kena sedar macam saya sebut awal tadi, kita hidup ni jadi hamba pada siapa? Kita sibuk. Dunia ni tak salah, dunia ni sebagai penghukum, dunia ni sebagai alat. Macam handphone ni alat untuk kita ceramah, macam kita ke Mekah. Tawaf tu alat untuk kita dekat dengan Allah. Kaabah tu alat. Dunia ni alat. Dunia ni penghubung. Dunia ni tempat akan kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Jadi kita semua bila ada keinginan suatu, tak salah keinginan tu.
Tapi bila mana yang salah tu keinginan tu seolah-olah melalaikan kita, melekakan kita. Tak salah nak cantik-cantik, tak salah nak kemas. Allah suka kepada cantik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu sungguhnya, Allah tu maha cantik dan suka kepada kecantikan. Kerja tu keperluan untuk cari nafkah. Silakan terus, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah bila mana kita jadikan kerja itu bukan nilai ibadah. Kerja itu hanya dunia semata-mata. Itu yang jadi rugi. Rugi masa kita. Tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4 ni. Jadi kita kena fikir balik. 4 setiap kita, saya semua akan ditanya. Masa mana habiskan? Kerja kan, contoh pukul 8 sampai petang. Ada tak nilai ibadah? Cuba kita sini cari. Kita create. Kerja tu boleh jadi ibadah, kerja tu boleh jadi kebaikan, kerja tu boleh jadi manfaat kepada orang lain. Macam mana saya sebut tadi, bila mana orang bertanya apa pekerjaan yang paling utama, Nabi sebut beriman dan berjuang. Ini perjuangan kita. Apa perjuangan kita nak cari? Yang kedua, kalau tak mampu ya Rasulullah, apa jawab Nabi? Beri orang pekerjaan dan meringankan beban orang yang ditimpa musibah. Kalau tak mampu juga ya Rasulullah, tahan diri kamu daripada buat perkara yang menyakitkan orang lain. Bahaya pada orang lain. Itu. Bila sebut gambaran ini, dia ada kaitan dengan apa persoalan tadi. Itu yang boleh saya jawab lah. Jadi apapun kita letakkan, Allahu Akbar. Hidup kita ni, dunia ni hanya permulaan. Mati bukan ending, tapi permulaan kehidupan sebenar. Jauh perjalanan kita. Masa depan sana yang kita kena fikir banyak. Hari ni kita sebut, nak pencen. Kita belum pencen dengan Allah. Selagi kita belum mati, selagi itulah kita kena bekerja, kita berusaha. Contoh, Gema Nur Iman ini, teruskan perjuangan anda sampai kiamat sekalipun. Silih berganti ADK, teruskan. Hidupkan perjuangan. Inilah perjuangan dia. Nak ingatkan orang, nak hidupkan kuliah. Tadi macam ibu kata, baru nak berubah, teruskan. Kadang kan, orang tu, ayat yang disampaikan tu biasa, dia boleh berubah, subhanallah, berbanyak pahala. Kadang kat tempat kerja kita biarlah orang cakap, alah bajet baik lah, konon-konon baik, biarkan. Tapi yang penting kita ikhlas kerana Allah. Itu yang boleh saya jawab lah, wallahu a'lam. Minta maaf. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah, barakallahu fikum. Amin ya Rabbi. Okey, jadi kalau tak ada soalan lain, kita tangguh pengajian kita, pertemuan kita di Lain Bicara. Dan insyaAllah 24 hari bulan saya akan ke Mekah. Nak buat live daripada sana pun insyaAllah. Saya sedialah untuk Gema Nur Iman. Tak perlu bayar saya pun, tak ada masalah. Setiap minggu saya sedia untuk kita habiskan ingatan daripada Nabi SAW ini apa yang boleh. Saya sendiri cuba. Kadang kita rasa rugi kalau tak isi dengan majlis ilmu. Kadang tak isi dengan kebaikan-kebaikan manfaat. Kita kena fikir bila Allah bagi hidup, itulah peluang untuk kita tambah. Bukan tambah dosa tapi tambah pahala. Macam mana kita duk fikir nak tabung duit untuk pelaburan ni. Inilah pelaburan kita sebenarnya. Jadi ibu kena fikir pelaburan untuk akhirat kita bagaimana. Allah alam, minta maaf saya batin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah salah silap kami. Ya Allah, kami kadang lalai, kadang kami tak telus dengan masa kami, ya Allah. Kami abaikan tanggungjawab kami pada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami terus bergelumang dengan kehinaan, terus bergelumang dengan kemaksiatan, ya Allah. Malu dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan benar-benar dosa-dosa kami, dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menadah tangan saat ini, ya Allah. Dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Allah. Jadikan sisa umur kami ketaatan padamu. Dengan jadikan sisa umur kami, ya Allah, kami jadi lalai, kami jadi jauh, kami jadi sibuk dengan kemaksiatan dan sebagainya, ya Allah. Jangan biarkan kami dalam kehinaan, ya Allah. Ya Allah, letakkan kami, ya Allah, sentiasa dalam ketaatan, dalam kebaikan seluruh kehidupan kami, ya Allah. Begitu juga akhirat kami hingga berada dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian yang diberikan. Doakan saya diberi kesihatan. Jumpa lagi insya-Allah. Maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tentang Allah dan Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz mendapat